Salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu panas berkenaan dengan Menara KL dijual secara senyap-senyap. Dan konsesi dan hak ke atas pengurusan Menara KL adalah sesuatu perniagaan yang dimiliki oleh Telekom Malaysia Berhad melalui anak syarikat Menara KL Sendirian Berhad. Dan apa yang berlaku daripada kenyataan yang keluar daripada media sosial ni, dan hari ini kita lihat Menteri tawar kerjasama penuh jika isu menjual Menara KL disiasat. Dan kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital iaitu Fahmi Fadzil memandang serius berhubungan isu penjualan saham Telekom Malaysia TM dalam Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad. Dan dia kata KKD memantau rapat isu ini dan bersedia memberi kerjasama penuh sekiranya pihak berkuasa melakukan sebarang siasatan berhubungan dengan isu ini. Dan apa yang kita lihat daripada menteri yang terdahulu, iaitu daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Anwar Musa, iaitu bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia. Beliau mengatakan TM tidak perlu kelulusan saya. Ini kata Tan Sri Anwar Musa berkenaan dengan isu ini. Dan dia berkata, tiada kena-mengena dengan pemindahan saham Telekom Malaysia Berhad TM di Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad kepada sebuah syarikat Oktober lalu. Menara Kuala Lumpur Sendirian Berhad adalah anak syarikat TM yang mengurus Menara Kuala Lumpur dan menjadi tarikan pelancong. Dan TM bukan di bawah Menteri Komunikasi. Dia syarikat tersenarai awam. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh bekas menteri. Dan dia juga berkata demikian menjawab soalan sama TM memerlukan kebenaran sebagai Menteri Komunikasi ketika itu untuk menjual saham bagi pihak lain. Tiada kena-mengena dengan Menteri Komunikasi. Tanya TM, kalau syarikat untung 25 juta, kenapa mereka tak nak dan kenapa nak bagi orang lain? Jadi apa yang berhubung dengan perkara yang berlaku ini, yang mana bekas menteri mengaku bahawa tidak perlu mendapat kelulusan beliau untuk menjual saham ataupun yang kita tahu pengurusan Menara Kuala Lumpur ini. Dan apa yang telah pun dijawab oleh Menteri Komunikasi yang ada hari ini pula memberi kerjasama sepenuhnya berkenaan dengan isu penjualan Menara Kuala Lumpur ini. Jadi jika berlaku salah laku, saya harap cepat kita ambil tindakan. Kerana kita tidak mahu seperti mana yang saya selalu ulas dalam isu kerajaan Pakatan Harapan memerintah 22 bulan. Banyak sekali mereka-mereka yang selama ini begitu selesa dengan pentadbiran kerajaan terdahulu, yang mana mereka tahu apabila hari ini kerajaan yang ada memerintah, maka mereka sewenang-wenangnya menggunakan kuasa, sewenang-wenangnya mereka menjalankan aktiviti sebelum kerajaan itu terbubar demi untuk mengaut keuntungan. Ini juga mungkin akan berlaku di TM ini ataupun di Menara KL ini, yang mana mereka tahu bahawa mungkin akan berlakunya pertukaran kerajaan dan akhirnya mereka cepat-cepat menjual saham. Dan apa yang berlaku ini adalah sesuatu yang tidak baik kepada keseluruhan rakyat kita, kerana keuntungan ini adalah keuntungan yang akan menjana keuntungan negara. Dan di sini juga kita lihat yang mana selama ini pemimpin-pemimpin pembangkang yang ada hari ini, yang mana mereka laung-laungkan bahawa mereka nak tubuhkan kerajaan Melayu Islam, mereka nak tubuhkan kerajaan Melayu, dan akhirnya hari ini aset-aset seperti ini yang jual mungkin DAP. Sebab itu mereka begitu lantang. Tetapi apa yang kita lihat hari ini berhubung dengan perkara yang seperti ini, bukan satu saja, mungkin lepas ini banyak lagi yang kita boleh selongkal di kementerian-kementerian lain. Dan akhirnya kenapa selama ini mereka menjual ataupun meratip DAP kerana selalu saya katakan bahawa pemimpin-pemimpin DAP ini kebanyakannya kita tahu mereka adalah golongan profesional, golongan daripada kaum Cina, yang mana mereka adalah amat teliti tentang hal-hal kewangan dan hal-hal ekonomi. Kerana kaum kerabat ataupun kita tahu orang-orang Cina banyak yang terlibat dengan bisnes. Apa yang mereka nak lakukan hari ini adalah satu contoh yang kita lihat sebenarnya siapa yang selalu menjual aset negara ini. Bukankah ini adalah pemimpin-pemimpin yang di sebelah sana, yang mana mereka tahu jika mereka tidak lakukan, mereka takut mereka tidak untung, mereka takut bahawa mereka akan selongkar, dan akhirnya
mereka jual aset-aset seperti ini dan akhirnya nanti menyalahkan parti yang bernama DAP. Tetapi mereka lupa, contohnya, kita tengok aset-aset orang Melayu sendiri itu, seperti tanah, dah pun tinggal berapa lagi. Jadi perkara ini adakah dilakukan oleh Kerajaan Pakatan Harapan? Adakah dilakukan oleh DAP? Tidak. Ini adalah dilakukan oleh mereka yang suka menjual isu kaum, mereka yang juga suka menjual isu agama. Jadi ini yang tidak baik, kerana politik ini sebenarnya kita mencari sesuatu yang terbaik untuk negara, untuk keseluruhan rakyat agar menikmati. Bukan untuk sebilangan ahli-ahli politik, sebilangan mereka-mereka yang rakus dengan kekuasaan dan gila dengan harta benda dunia ni, dan akhirnya mereka jual segala macam, yang rugi adalah kita rakyat. Jadi apa yang saya lihat di sini, saya harap pihak berwajib membantu, iaitu YB Fahmi Fadzil selaku Menteri Komunikasi dan Digital yang baru, supaya boleh kita tahu kenapa saham ini dijual sedangkan untung. Dan yang mana kita lihat di sini pada 31 Oktober 2022, yaitu selepas parlimen bubar, 10 juta saham milik Telekom Malaysia Berhad dalam Menara Kuala Lumpur Berhad telah dipindahkan secara senyap-senyap kepada High Cross Shop Sdn Bhd. Entah siapa High Cross Shop Sdn Bhd. Tetapi semakan dalam SSM mendapati bahawa High Cross Shop Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat yang bermasalah dan disenarai hitamkan dari SSM kerana gagal membuat penghisteran dan pemfailan mengikut jadual. Ia adalah masalah yang sedang dalam proses dibuang, tetapi PN telah membuat keputusan untuk menyalurkan keuntungan bersih berpuluh-puluh juta setahun ke akaun bank Telekom Malaysia Berhad pada akaun bank sebuah syarikat yang bermasalah. Jadi kenapa Kerajaan Perikatan Nasional membuat keputusan untuk menyalurkan keuntungan bersih berpuluh-puluh juta ringgit setahun ke dalam akaun milik syarikat yang bermasalah? Ini adalah satu yang menjadi tanda tanya. Dan daripada kenyataan media yang dikeluarkan, media sosial yang dikeluarkan oleh seseorang ini, yang mana tajuknya Menara KL dijual secara senyap-senyap ni, dan dia dikata di sini bahawa maka secara langsung ia memberi keuntungan kepada negara Malaysia kerana Telekom Malaysia Berhad adalah syarikat yang dimiliki oleh kerajaan Malaysia dan orang awam. Yang peliknya, itulah kenapa dia boleh jual. Dan kita tahu bahawa berpuluh-puluh juta itu asalnya sedang dimiliki oleh syarikat Malaysia melalui pemilikan saham Telekom Malaysia Berhad, pembinaan menara telco, perkembangan jaringan komunikasi di kawasan-kawasan desa dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba dihentikan dan disalurkan kepada beberapa orang insan terpilih dalam Hydro Shop Sdn Bhd. Jadi perkara ini saya harap harus disiasat segera. Dan apa yang saya baca di sini juga, dia kata apakah Anwar Musa yang kini bersama PN terlibat dalam usaha meminggirkan Melayu Mahen daripada menikmati limpahan keuntungan Menara KL. Dan dia kata stop di situ. So itu yang kita lihat. Saya harap ada ketuntasan yang segera daripada isu ini agar rakyat tidak dibelenggu bahawa kerajaan yang ada hari ini yang menjual aset ini. Saya takut nanti dispin oleh pihak pembangkang bahawa kita yang melakukan kerja ini, padahal kita ambil alih, kita dalam keadaan tidak tahu, tiba-tiba kita dapat tahu bahawa hari ini ada aset yang telah terjual di waktu mereka. Kenapa perlu perkara ini disenyapkan? Mana pemimpin PAS yang selama ini bersuara? Mana pemimpin Bersatu yang selama ini bersuara? Bersuara kali ini memperbetulkan masalah ini. Jangan asyik menghentam kerajaan yang 1-2 bulan ini, tetapi kamu gagal banyak tahun yang kamu memerintah. Dan itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.